sekarang kita teruskan dengan soalan dalam lab tutorial kita. So tengok pada soalan yang pertama, boleh tengok soalan pertama dia suruh cari approximation for the following function. So untuk soalan A, dia suruh cari third approximation bagi function yang telah diberikan dengan x0 yang telah diberikan juga. So kat sini dia suruh cari third iteration pada function ni dan x0 dia dah bagi. So kita pergi kita boleh buat coding dah, tapi sebelum buat coding aku kena buat algoritma dulu. Okey, kita tengok algoritma kita untuk question 1A. Mula start dulu algoritma awak, lepas tu awak declare awak punya x0 sebagai variable xol, sebab nanti senang kita nak guna dalam kita punya formula untuk Newton. Lepas tu awak declare awak punya function fx sebagai f. Lepas tu awak letak function dalam ni. Lepas tu awak declare function untuk f prime x awak sebagai f prime sama dengan f prime f prime ni saya letak sebab nanti dalam coding awak kena letak satu formula untuk kira dia punya differentiation secara automatic. So f prime ni ikut suka hati awak nak guna fp ke ataupun f diff ke tu variable. So ikut suka hati awak nak pilih variable apa. So lepas pada tu kita start kita punya iteration. So kat sini saya guna I sama dengan 1. Okay, dah siap buat 4 ni. Kita start kita punya if else loop kita. So dalam condition untuk if kita, saya guna fx all tak sama dengan kosong, dan kalau condition ni true, dia akan run, dia akan kira yang ada dalam if ni. So dalam if ni adalah while loop bagi Newton method. So ni adalah untuk kira iteration bagi Newton method. So kita tengok dalam while loop ni condition dia I lebih kurang daripada 3, sebab kita nak cari iteration sampai iteration yang ketiga kan. Kenapa kita guna lebih kurang lebih kurang daripada 3? Sebab ni kat sini kita dah start x0. Lepas tu bila dia nak pada yang ketiga, maksudnya x0 x1 dengan x2 kan. Sebab itulah kat sini I sama dengan I lebih kurang daripada 3. So kita tengok formula dia. So kat sini dia guna iteration yang baru, xn plus 1 ni kita guna sebagai x new. Lepas tu xo ni kita guna sebagai xn. Okey. Lepas tu dah cari dapat formula ni, coding kira dia akan pergi kepada yang seterusnya. xo sama dengan x new. Maksud dia jawapan bagi x new awak yang dah kira dalam ni tadi akan jadi xo yang baru. Sebabnya nanti dia akan naik iteration ni dan dia akan kira balik dalam ni. So dia akan ulang awak punya iteration sampai awak punya while loop dah habis. Dah habis while loop awak, dia akan print x new awak tadi. So awak dah dapat x new awak kan. Okey, kalaulah condition dalam if else loop ni adalah true, true, kita memang buat yang dalam ni kan. Tapi sekarang kalau false, dia akan pergi kepada else, di mana dia kena print xol. Xol ni adalah value yang ke atas ni tadi, sama dengan negatif 1 kita, iaitu s0 kita tadi. Okey, itu je untuk algoritma bagi question 1A. So kita terus kepada MATLAB punya coding. So kita buat coding. Okey, memula awak kena guna sims x. Lepas tu awak kena guna x, awak kena declare variable xol awak. So kat sini x underscore o sama dengan negatif 1, tak semicolon. Lepas tu sekarang kita declare variable bagi function. Okay, kita declare function kita punya yang untuk soalan 1A. So kat sini saya guna f sama dengan alias buka kurungan x 7 kali x kuasa 3. Ni untuk function kita tolak dengan 8 x tambah dengan 4. Lepas tu letak semicolon, dah siap punya function. Lepas tu awak enter. Lepas tu sekarang ni awak kena declare function, declare f prime awak. Saya guna variable f prime sama dengan, so kat sini saya guna diff f, x, tak semicolon. So kenapa saya guna diff ni? Diff ni maksudnya dia differentiate secara automatic awak punya function f awak ni, f kat sini with respect to x. So untuk variable x yang ada kat dalam ni.
So dia akan differentiate secara automatic bila awak guna DIFF ni. So sekarang ni kita start kita punya iteration. I sama dengan 1. Letak semicolon. Lepas tu kita kena start kita punya if else loop. So kita punya condition adalah fx underscore all tak sama dengan kosong. Tak sama dengan kosong, kita kena guna tanda yang macam wave ni. Lepas tu sama dengan kosong. Okay, so ni adalah tak sama dengan. Lepas tu masuk kepada condition true awak, iaitu while loop. Awak kena buka while loop awak. I lebih kecil daripada 3. Lepas tu baru masuk formula bagi x new. X new saya guna x underscore new. Lepas tu masukkan formula kita. X all tolak dengan f x all bahagi dengan, kat sini saya guna function subs. Okey, nanti saya terangkan apa fungsi bagi function subs ni, kegunaan dia macam mana. Okey. Okey, sekarang ni subs ni saya terangkan. Okey, subs ni adalah symbolic substitution di mana sebelum awak start sub function tu, awak kena guna dulu sims variable awak. So tadi kita tengok dalam coding kita dah guna sims x. Lepas tu sekarang ni cara nak type function untuk subs tu adalah awak kena subs. Lepas tu buka kurungan. So ni function awak. Lepas tu comma ni variable yang awak nak ganti value dia. Okey, function untuk subs ni awak nak ganti value yang baru pada function yang diberikan. Contoh, nanti kita tengok contoh senang untuk awak faham. Lepas tu, comma value. Value ni berapa value yang awak nak digantikan tu. Okey, tengok pada example sims x. Lepas tu kat sini dia dah declare function dia y sama dengan x kuasa 3 tolak 2x. Lepas tu kat bawah ni dia guna sub sebab dia nak substitute nilai x ke dalam, y. So apa nilai x yang dia nak substitute tu adalah 3. So kat sini dalam ni kan 3, dia akan ganti dalam x ni, x bagi function y ni. So dia akan ganti 3. So kat sini dia akan kira 3 kali 3 tolak 2 kali 3. So dapat jawapan dia. So ni adalah function untuk subs tu. So kalau tengok kat sini f prime awak ni, dalam function f prime awak ni ada variable x kan. So dalam function tu variable x ni akan digantikan nilai x all kat sini. Lepas tu dia akan ganti dalam awak punya function f prime ni. Itulah kegunaan dia dalam MATLAB. Okey, lepas tu kita pergi kepada kode yang seterusnya. Ada x all sama dengan x new. Okey, letak semicolon. Lepas tu kita buat penambahan iteration kita. So I equal to I plus 1. Letak semicolon. Lepas tu end kan while loop kita. So kita pergi kepada print value x new kan. So kita kena guna fprintf. Letak apostrophe. Lepas tu awak type the approximation root is. Lepas tu data kita declare data type. So kat sini saya guna f. Lepas tu saya slash n untuk supaya jawapan turun ke bawah. Bukan jawapan turun ke bawah, supaya cursor dia turun ke bawah. Lepas tu awak letak apostrophe, letak comma, x new. Lepas tu tutup kurungan. So kat sini dalam data type modulus data type untuk simbol percentage f ni akan digantikan value x new awak lepas dia run while loop awak ni. Lepas tu
tekan enter. Kat sini baru kita buat else untuk kita punya if condition kita tu, bila condition fx not equal to 0 ni false. So kat sini pun kita type f print f, the approximation root is, kita guna percentage f juga, lepas tu comma x all, di mana kat sini dia akan run, dia akan masukkan nilai x all yang ke atas ni sebab dia punya condition false kan. Okay, lepas tu dah siap awak punya else awak kena tutup if awak punya loop awak, and loop if awak tu. So awak run je. Ni jawapan awak bagi soalan 1A. So soalan 1A dia punya root adalah negatif 1.275975. Okay, teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia nak 5 approximation, lepas tu function cos 3x tolak sin x, lepas tu x naught dibagi sama dengan kosong. So sama je, dalam awak boleh guna coding yang sama. Dalam ni awak cuma gantikan x naught awak sama dengan kosong. Lepas tu awak gantikan function awak. Function awak adalah cos 3x 3 kali x tolak dengan sin x. Lepas tu soalan dia nak approximation yang kelima. So dalam ni awak kena ganti juga yang kelima. Lepas tu awak run je. So awak dapat jawapan untuk soalan nombor 2. So kat sini. Okay, kita teruskan dengan soalan nombor 3 pula. Tengok soalan nombor 3. Soalan nombor 3 dia nak fourth approximation, function 7x square tambah 2x tolak 3, lepas tu x naught sama dengan 5. So x naught kita tukar sama dengan 5, lepas tu function kita adalah 7 kali x kuasa 2 tolak 2x tolak 3. Lepas tu iteration dia nak yang keempat. So awak run. Dapatlah 0.97. Okey, kat sini sorry ya, saya silap tau. Sepatutnya kat atas ni adalah tambah dengan 2x. So sorry. So awak run balik. Okey. So awak dapatlah value ni. Okey, sama juga kita teruskan dengan soalan D. Okey, soalan D ni lain sikit sebab kat sini dia ada sama dengan kan. So macam mana nak masukkan dalam coding awak kena pindahkan value yang kat belakang ni pergi ke depan ni. Masuk kat depan ni. So macam mana nak pindah, bila dia pindah ke sini, awak punya coding akan, awak punya function awak akan jadi macam ni kan. Okey, kat sini akan ni. Okay. Cuma simbol dia akan berubah. Okay, so ni adalah awak punya function. Ni awak punya function kan. So masukkan je dalam coding tu. Tetap guna coding yang sama, tak berbeza. Okay, kita punya x naught adalah 5 juga. So tak payah ubah tak apa. Okay, lepas tu masukkan function tu. Function tadi, lepas kita kira, kita tukar, pindah ke bahagian depan. X kuasa 3 tolak 7 darab X kuasa 2 tambah dengan 8 kali X tambah tambah dengan 3. Sorry, kat sini awak kena tolak dengan 3. Okay, tengok check balik betul ke tak dengan kita punya yang kita dah pindah tadi tu. Okay, kalau dah betul, awak ubah pula kat sini iteration dia. Dia yang ketiga. So x naught dah tukar, function pun dah tukar, iteration pun dah tukar. Pasal orang je. So ni jawapan awak. Okey. Lepas tu teruskan dengan soalan yang ke-5 pula. Kat sini dia sama juga macam soalan yang D tadi tu. Cuma awak kena pindah ke kanan. So tadi kan positif. So bila pindah ke kanan dia akan jadi negatif. So masukkan dalam ni, tukar function dia.
X darab dengan cos X, tolak dengan X kuasa 2. Lepas tu X node awal adalah 1, and nak punya iteration adalah 5. ok, lepas tu run. Dapatlah kat sini 0.739085. ok, itu sahaja untuk soalan nombor 1. Kita teruskan dengan soalan nombor 2 pula.